Setiap ahli kumpulan telah memilih satu kes sebagai rujukan untuk menganalisis undang-undang komunikasi yang telah dipelajari bagi subjek kali ini. Saya mulakan dengan definisi perlakuan tidak bermoral. Perlakuan tidak bermoral dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang tidak beretika dan menyalahi tata susila sesebuah masyarakat. Selain itu, perlakuan tidak bermoral juga merujuk kepada perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang individu. Isu ini bukan sahaja melibatkan golongan remaja atau kanak-kanak, malahan ia juga turut melibatkan golongan dewasa, terutama golongan orang ternama dan tidak berkecuali juga warga emas. Namun isu ini tidaklah digembar-gemburkan oleh media massa kerana menjaga aib sesuatu kes atau pelaku yang terlibat. Namun begitu, jika kita membiarkan isu ini berleluasa dan tidak dibendung, ianya akan merosakkan generasi yang akan datang. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya yang membentangkan sebentar tadi. Saya, Citra Maturamoto, nombor metrik 282761, akan membentangkan tentang pedofilia. Anak merupakan anugerah Tuhan yang wajib dilindungi dan diberikan sepenuh kasih sayang, serta dipelihara setiap hak mereka dengan sebaiknya bagi memastikan mereka membesar dengan baik dan mengikut perkembangan yang sepatutnya. Anak adalah generasi masa depan bangsa yang sewajarnya mendapat kehidupan yang terbaik serta hidup dalam persekitaran yang selamat. Kekerasan fizikal terjadi ketika orang dewasa, pengasuh dan penjaga anak memukul anak-anak. Kekerasan seksual ditakrifkan sebagai perbuatan yang berunsur paksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, paksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau lain-lain tujuan tertentu. Antara faktor utama kes ini berleluasa adalah disebabkan perasaan ingin mencuba dalam kalangan mangsa yang mendorong mereka bertindak berani mengambil tindakan mengikut suspek dengan membuta tuli. Selain itu, penyalahgunaan medium internet dan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan laman web serta video-video lucah juga menjadi penyebab kanak-kanak terdedah dengan isu pedofilia ini. Hal ini memudahkan mereka mengakses bahan-bahan tersebut apabila disebarkan secara umum di media sosial sekaligus mengakibatkan mereka terjerumus sebagai mangsa pedofilia. Pedofilia merupakan kaedah melepaskan hawa nafsu seksual dengan mengambil kanak-kanak di bawah umur sebagai mangsa. Ianya biasa dilakukan oleh orang dewasa lelaki atau perempuan. Kebanyakan kaum pedofilia adalah lelaki yang sanggup mengorbankan anak perempuannya sendiri yang disebut pedofilia heteroseksual, manakala sekiranya mangsa anak lelaki, ianya dikenali sebagai pedofilia homoseksual. Pedofilia merupakan pilihan seksual yang cenderung diulang dan berminat kepada anak-anak. Di negara kita Malaysia, tiada undang-undang khusus yang diperuntukkan bagi isu seperti ini. Tetapi, ada akta yang memperuntukkan had dan hukuman terhadap perlakuan tidak bermoral dan kelucahan iaitu Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 dan Akta Komunikasi Multimedia tahun 1998. Berdasarkan isu pedofilia ini, subsection kurungan 1 dan 7 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan tahun 1984 menyatakan apa-apa hasil penerbitan yang mengandungi apa-apa karikatur, fotograf, laporan, tulisan, nota, bunyi, muzik dan kenyataan atau apa-apa perkara lain yang mengikut apa-apa jua cara memudaratkan atau mungkin memudaratkan ketenteraman awam, kemoralan, keselamatan atau yang mungkin menggemparkan fikiran orang ramai atau yang berlawanan atau mungkin berlawanan dengan mana-mana undang-undang atau yang selainnya memudaratkan atau mungkin memudaratkan kepentingan awam dan kepentingan negara. Selain itu, subsection kurungan 4 kurungan 1 AMCP tahun 1984 juga menjelaskan hukuman mana-mana orang yang mencetak atau menghasilkan atau menyebab membenarkan dicetak atau dihasilkan dengan menggunakan mesin cetak atau mesinnya apa-apa hasil penerbitan atau dokumen yang lucah atau selainnya bertentangan dengan kesopanan awam adalah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan penjara selama tidak melebihi 3 tahun atau didenda tidak melebihi 20,000 atau kedua-duanya sekali.
Selain itu, isu ini juga boleh dikaitkan dengan Akta Komunikasi Multimedia tahun 1998, Seksyen 211-1 dan -2 AKMM tahun 1998, iaitu larangan pemberian dan penyebaran kandungan jelek. Seperti tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelek sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, menggugut atau mengganggu mana-mana orang. Dan yang kedua, seseorang yang melanggar subseksyen -1 melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Berdasarkan pengenaan hukuman yang telah dinyatakan dalam kedua-dua akta, pada pandangan saya adalah wajar sekiranya masyarakat Malaysia diberi pendedahan serta peringatan keras menaiki akta ini. Denda yang dikenakan seharusnya menjadi peringatan kepada para pelaku untuk menghentikan kegiatan mereka. Penapisan dan penyaringan laman web iaitu sekatan melalui pelayaran server berkaitan pedofilia seperti yang dilakukan di negara China amat baik untuk dicontohi. Terdapat sebuah syarikat di United Kingdom bernama United Education Limited telah membangunkan sebuah perisian yang berasaskan pelayan ISA, Internet Security Acceleration, untuk menapis setiap kandungan laman web secara berkesan. Menurut Hot-Staffer tahun 2001, pihak pentadbir rangkaian akan memasang pelayan ISA pada pusat rangkaian untuk tinjauan penapisan dan penyaringan. Justru itu, Malaysia wajar mencontohi tindakan yang dilakukan oleh negara China dalam mengatasi isu ini dari terus berleluasa. Antara contoh perisian untuk menyaring laman web pornografi adalah NetNanny, Cybersitter dan Cyberpatrol. Langkah ini mungkin dapat membantu pihak berkuasa untuk mengekang masalah pedofilia dalam masyarakat kita. Antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi permasalahan pedofilia ini dengan menaikkan kadar minimum bayaran denda serta tempoh hukuman penjara yang akan dikenakan terhadap pesalah. Selain itu, sekiranya pelaku merupakan seorang yang beragama Islam, hukuman lebih berat hendaklah dikenakan seperti hukuman hudud agar ianya dapat memberi pengejaran yang lebih berkesan serta dapat mengekang pelaku yang masih bebas di luar untuk terus bertindak kejam terhadap bangsa mereka. Mereka yang berasa gentar dengan pelaksanaan hukum hudud. Hal ini sekaligus dapat memberi keinsafan dan kesedaran kepada masyarakat akan isu pedofilia yang membimbangkan pada masa kini. Di peringkat sekolah pula, para pelajar juga harus diberikan pendedahan mengenai pedofilia ini agar mereka lebih faham dan cakna dengan situasi tersebut. Mereka seharusnya dititik beratkan dengan memahami tanggungjawab ke atas diri sendiri adalah kunci keselamatan kepada diri sendiri. Bagi mereka yang telah menjadi mangsa, mereka perlu bersuara agar si pelaku dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal atas perlakuan tidak bermoral itu. Sekian, saya serahkan kepada sahabat saya untuk pembentangan seterusnya. Selamat sejahtera kepada semua. Saya Rubenes Analagi Tamil Selvan, nombor metrik 282996. Hari ini saya nak bentang tentang tajuk vandalisme. Vandalisme sering dikaitkan dengan remaja kerana golongan ini mudah terpengaruh dengan gejala atau budaya tidak sihat. Berdasarkan kajian, 80% gejala vandalisme dilakukan oleh golongan remaja dalam lingkungan umur 15 hingga 20 tahun. Dan 70% ke atas terdiri daripada mereka yang berpendidikan rendah atau tercicir. Dari segi akademik, sementara kebanyakan dilakukan secara berkumpulan. Daripada kita analisis perkara ini, terdapat antara puncak gangguan liputan internet adalah disebabkan vandalisme dan kecurian peralatan seperti kabel tembaga, bateri, besi, menara dan generator di dalam kabin menara telekomunikasi. Ini adalah salah satu cara dan juga contoh yang remaja pada masa sekarang sering terlibat dalam perbuatan sebegini.
Kebanyakan kes vandalism atau kecurian yang mengakibatkan kerosakan kabin peralatan telekomunikasi berlaku di pinggir bandar dan luar bandar, membabitkan menara telekomunikasi berada di kawasan yang agak terpencil, katanya Abdullah yang juga Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, berkata perbuatan sebegini bukan sahaja menyebabkan gangguan perkhidmatan komunikasi tetapi juga mengakibatkan syarikat telekomunikasi kerugian dalam jutaan ringgit. Pada masa ini, peserta dikenakan hukuman mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan bahawa sesiapa yang melakukan kerosakan yang menyebabkan kerugian bernilai RM25 ke atas boleh dipenjara atau 1 sehingga 5 tahun atau dengan denda, dan kedua-duanya. Pertama untuk membendung gejala negatif ini adalah dengan mendidik setiap lapisan masyarakat tentang kepentingan menjaga harta benda awam. Ini juga salah satu bersikap moral dalam diri kita. Vandalism lazimnya diperlukan terhadap harta benda awam seperti di taman permainan dan rekreasi, sekolah serta tandas awam. Segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab akan menconteng mana-mana permukaan dengan menulis perkataan-perkataan yang biadab serta tidak sesuai untuk diperlihatkan. Dan juga ada isu lain seperti untuk kita mengatasi masalah ini, langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi vandalisme dalam kalangan remaja adalah dengan menyediakan ruang khas untuk mereka berkarya atau melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Dengan cara ini, mereka boleh mengeluarkan kebolehan mereka dalam bidang melukis, berkarya seperti macam ini. Bukan conteng dekat permukaan yang tidak diizinkan. Cara untuk menangani masalah vandalisme adalah dengan bantuan media massa dalam mempengaruhi minda masyarakat. Seperti mana idea vandalisme itu disebarkan, begitu juga seharusnya idea untuk membendungnya diwar-warkan. Pihak berkuasa boleh melakukan selingan atau iklan sebagai khidmat pesanan masyarakat supaya menjauhi vandalisme dan menghargai harta benda awam. Selain itu, elemen pencegahan vandalisme boleh diselitkan dalam drama atau filem-filem tontonan umum. Pasti ada edangan yang boleh disesuaikan dengan situasi di mana menghargai harta benda awam adalah mustahak dan menggunakan sumber kreatif yang ada pada tempat yang lebih sesuai. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh. Pelbagai langkah boleh direncana bagi membendung aktiviti vandalisme dalam kalangan masyarakat. Setiap pihak di rumah, sekolah, tempat awam dan pemimpin negara hendaklah menjalan obligasi masing-masing untuk menyelesaikan polemik ini. Bayangkan jika semua harta benda awam dihargai dan diselenggara dengan baik tanpa sebarang kerosakan, kita sebagai masyarakat umum yang akan menikmati kemudahan tersebut dengan baik tanpa merisaukan kadar cukai yang perlu dibayar setiap tahun. Pendidikan serta penerapan ilmu pengetahuan adalah mustahak dalam melahirkan generasi yang mampu melakukan anjakan paradigma kepada budaya serta tradisi masyarakat di Malaysia. Jika isu seperti ini, vandalisme, dapat diselesaikan, pastinya perkara-perkara lain yang akan mencabar kemampuan masyarakat kita untuk terus maju dapat dikawal dan diatasi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Generasi muda adalah aset terpenting bagi melestarikan dan menentukan kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, mereka seharusnya digilap serta dididik dengan acuan yang terbaik bagi melahirkan modal insan yang ideal dan berkualiti pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, keterlibatan
aktiviti tidak bermoral semakin membimbangkan. Merujuk kepada utusan Malaysia Online bertarikh 11 Ogos 2022, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis (JAIP) telah menjalankan sebanyak 41 operasi dan 170 tangkapan membabitkan aktiviti tidak bermoral sekitar Perlis. JAIP telah mempergiatkan intipan untuk memantau masalah sosial dalam kalangan remaja bawah umur di sekitar negeri Perlis. Mereka bertindak untuk menyewa penginapan inap desa bagi melakukan kegiatan tidak bermoral seperti buli, seks bebas dan penagihan dadah. JAIP juga telah memaklumkan terdapat segelintir pemilik inap desa yang cuba mengambil kesempatan ke atas remaja-remaja tersebut untuk meraih keuntungan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini membuktikan bahawa kesedaran pemilik inap desa juga kurang dan mereka tidak indah akan dosa dan pahala perkara baik dan buruk yang berlaku sekitar mereka. Menurut Seksyen 292 Kanun Keseksaan (C) mengatakan sesiapa yang mengambil bahagian atau menerima keuntungan daripada apa-apa perniagaan dalam keadaan di mana dia mengetahui atau mempunyai sebab untuk percaya bahawa sesuatu objek atau perkara lucah adalah sesuatu tujuan seperti yang telah dinyatakan, dibuat, dihasilkan, dibeli, disimpan, diimport, dieksport, disampaikan, dipamerkan kepada umum atau dalam keadaan apa sekalipun, diedarkan atau mengikut kurungan D, mengiklankan atau menghebahkan dengan apa tujuan sekalipun bahawa seseorang itu terlibat atau bersedia untuk terlibat dalam apa-apa tindakan yang salah di bawah seksyen ini, atau sesuatu objek lucah itu boleh didapati atau melalui seseorang. Atau kurungan E juga menjelaskan menawarkan atau cuba melakukan sesuatu tindakan yang salah di bawah seksyen ini, mereka yang terlibat akan disabitkan kesalahan, perlu dihukum penjara untuk satu tempoh yang mencecah sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya. Merujuk kepada beberapa penulisan dan kajian berkaitan isu ini, aktiviti tidak bermoral berpunca daripada tiada sokongan padu serta kurang kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa serta ahli keluarga. Para remaja yang terlibat dalam aktiviti tidak bermoral ini kebiasaannya cenderung untuk lebih rapat dengan rakan sebaya atau lebih suka bersama selain ibu bapa. Mereka juga cenderung untuk mengikut segala ajakan kawan-kawan yang mencadangkan tanpa memikirkan sebab dan akibat yang bakal dihadapi sekiranya melakukan perkara tersebut. Pandangan ini disokong oleh Fauzia Ibrahim pada 2014 yang mengatakan bahawa sokongan keluarga secara berterusan amat diperlukan oleh pengguna dadah bukan sahaja ketika di peringkat awal proses rawatan dan pemulihan, tetapi sepanjang proses pemulihan dijalankan. Selain itu, faktor pengaruh media sosial juga memberi impak besar kepada perlakuan tidak bermoral dalam kalangan remaja bawah umur di Malaysia. Tapisan laman sesawang yang telah dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia (SKMM) tidak sepenuhnya dapat mengekang penyebaran aktiviti dan video lucah yang mendorong remaja untuk meniru aksi tersebut dan melakukannya kepada kawan-kawan mereka yang lain. Pengenalan kes buli di sekolah. Kes buli yang makin berleluasa di kalangan pelajar sekolah tidak kira sama ada sekolah berasrama penuh maupun sekolah harian amat membimbangkan terutama generasi masa kini. Kes ini adalah di bawah kategori perlakuan tidak bermoral. Perlakuan tidak bermoral adalah perlakuan yang bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat. Perbuatan ini juga selalunya menyalahi suruhan agama, pegangan adat dan tidak mengikut budaya masyarakat. Namun, kepercayaan dan budaya dianggap tidak bermoral dapat diterima di setengah tempat. Contohnya, berpegangan tangan di tempat awam bagi pasangan yang tidak berkahwin lagi, bagi agama Hindu tidak menjadi satu kesalahan. Akan tetapi sebaliknya, bagi agama Islam ia menjadi satu kesalahan. Hal-hal ini tidak pernah selesai di negara Malaysia, malah lebih teruk lagi. Sebenarnya ini adalah disebabkan pendidikan yang bermula daripada rumah oleh ibu bapa terutamanya yang sepatutnya mendidik anak-anak dengan seimbang daripada segi agama, adab dan akhlak yang baik.
Oleh itu, mereka terlibat dengan gejala tidak moral ini kerana pengaruh rakan sebaya, seolah-olah gejala ini normal bagi mereka. Isu yang berkaitan dengan undang-undang kes buli di sekolah ialah mangsa buli iaitu Ahmad Ikwan bin Ahmad Fauzi telah memfailkan kes ini di Mahkamah Rayuan di bawah Seksyen 114 Akta Keterangan 1950 terhadap Sulaiman bin Arif dan lain-lain kerana dibuli sehingga mengakibatkan kecacatan kekal yang berlaku dalam bilik ketua pengawas di asrama sekolah berasrama penuh tersebut. Namun, semua pembuli dan pihak sekolah telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan. Malangnya ditolak oleh mahkamah. Akhir keputusan, kes ini dibawa ke Mahkamah Persekutuan dan membuat keputusan bahawa Ikwan telah dibuli dengan memenangi tuntutan sebanyak RM600K. Assalamualaikum, saya Muhammad Syairan bin Zulkifli 282793. Saya akan terangkan gangguan seksual. Gangguan seksual ialah antara tingkah laku yang berunsurkan seksual yang tidak dijangka melalui lisan, buku lisan, visual, psikologi ataupun fizikal. Ianya sangat penting untuk mangsa mengetahui punca gangguan seksual berlakunya menyebabkan mangsa berasa tidak tenteram di dalam diri, takut atau terancam dengan tingkah laku si pelaku. Gangguan seksual sering berlaku di mana tempat, terutamanya kawasan awam, sekolah, dalam pengangkutan awam, universiti, sekolah dan tempat kerja. Lelaki dan wanita boleh berlaku menyebabkan menjadi mangsa ataupun pelaku. Ianya terjadi di antara sama jantina atau berlainan jantina. Terdapat beberapa jenis ataupun kategori gangguan seksual boleh terjadi dalam pelbagai cara adalah secara fizikal, sentuhan ataupun urutan yang boleh menyebabkan berlakunya gangguan seksual. Selain itu, secara lisan memperkatakan perkataan yang mencarut seperti menceritakan sesuatu perkara yang berasaskan kehidupan gangguan seksual secara visual yang lebih terarah kepada individu seperti memandang mangsa dengan cara membuat isyarat yang tidak sesuai. Tambahan pula, yang sering berlaku pada masa kini adalah gangguan atas talian, peningkatan yang sangat ketara di dalam media sosial yang sering berlaku sebagai contohnya menghantar mesej, gambar atau video yang berunsurkan seksual. Sekarang kita tengok bagaimana pandangan dan bagaimana undang-undang komunikasi dapat mengatasinya. Di bawah Akta Anti Gangguan Seksual telah diperuntukkan 5 tahun keseksaan, antaranya ialah 354 mencabul kehormatan, menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah ke atas seseorang dengan niat untuk mencabul kehormatannya. Seksyen 355 menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah atau ke atas seseorang dengan niat untuk menjatuhkan kehormatan kecuali disertai dengan bangkitan marah yang serius yang boleh memberi perlindungan dan hak tebus rugi bagaimana individu yang mengalami gangguan seksual. Namun begitu, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 juga boleh digunakan pakai di dalam kes jenayah seksual. Mengambil contoh terdekat seperti pendakwah bebas iaitu Abid Liu didakwa melakukan gangguan seksual terhadap beberapa individu. Jika Abid Liu didapati bersalah, boleh dijatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pelbagai usaha yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan undang-undang dalam komunikasi secara komprehensif bagi memastikan masalah dapat diatasi dengan segera. Antara usaha yang dapat menasihati Menteri Tenaga Komunikasi dan Multimedia berkaitan penggunaan terhadap semua perkara serta objektif dasar negara bagi aktiviti komunikasi dan multimedia.
Penguatkuasaan terhadap Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia dalam membantu mengelakkan penggunaan secara terbuka. Selain itu, pihak berkuasa sentiasa mengawal sedia dalam semua perkara dan aspek setiap aktiviti yang berkaitan dengan komunikasi dan multimedia yang tidak diperuntukkan dalam undang-undang. Selepas itu, mempertimbangkan dan mengesyorkan pembaharuan kepada Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Justru itu, segala aktiviti yang berlaku di dalam penyalahgunaan terhadap pengguna sebagai usaha yang dilakukan dapat menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia termasuklah dalam bidang penyelidikan dan latihan. Memastikan pengawalan terhadap kendiri dan juga dalam bidang industri komunikasi, menggalakkan pengawalan kendiri dalam industri komunikasi dan multimedia. Seterusnya, kita tengok cadangan dan penambahkan mengatasi masalah. Bagi mengatasi masalah, beberapa cadangan yang dan penambahbaikan perlu diambil kira bagi mengatasi masalah gangguan seksual. Pertama, menambahbaikan infrastruktur CCTV dan pencahayaan di semua kawasan yang berisiko berlakunya serangan gangguan seksual. Sebagai contoh, di taman rekreasi, pejabat, pengangkutan awam di sepanjang lorong-lorong kecil, juga meletakkan emergency button di kebanyakan tempat. Kedua, mengadakan program kesedaran di semua peringkat bermula daripada peringkat sekolah, universiti, termasuklah di sektor awam dan swasta. Ketiga, pihak pengurusan juga perlu menyediakan persekitaran yang selamat di tempat bekerja maupun di sekolah ataupun universiti. Persekitaran selamat tidak termaktub untuk perempuan sahaja tetapi lelaki juga, kerana lelaki juga berisiko terkena gangguan seksual. Seterusnya, pihak berkuasa Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam mengawal setiap gangguan seksual yang berlaku di dalam media sosial, email ataupun bahan bacaan di dalam peralatan media elektronik komunikasi seperti menyekat laman web yang mengandungi gangguan seksual dalam masa yang membuat laporan kepada polis. Selain itu, SKMM perlu juga mengekalkan integriti semua pemegang lesen diberi kuasa di bawah industri komunikasi dan multimedia. Akhir sekali, mengoptimalkan pelbagai sumber keperkaraan di antara agensi penguatkuasaan berterusan mengkaji undang-undang sedia ada, sama ada masih relevan mengikut perubahan teknologi, kemudian memastikan perkongsian maklumat yang efisien di antara penguatkuasaan yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afisani bin Abdul Syukur, nombor metrik 282809. Ini adalah tajuk saya, isu pembuangan bayi, iaitu kes remaja 17 tahun ditahan kes buang bayi. Ceritanya, kejadian berlaku di sebuah blok Taman Flat Bagan, iaitu terletak di Batus. Seorang pelajar tingkatan 5 ditahan oleh polis berhubung terhadap penemuan bayi perempuan di dalam sebuah tong sampah. Pelajar perempuan tersebut yang berusia 17 tahun ini ditahan di rumah keluarganya ketika jam 6 petang pada hari Sabtu selepas dilaporkan mengalami tumpah darah yang dilaporkan oleh jirannya sendiri, yang kemudian menghubungi ambulans dan polis. Dia kemudian dibawa ke hospital Seberang bagi mendapatkan rawatan. Dikatakan remaja berkenaan melahirkan seorang bayi perempuan pada petang Jumaat, iaitu ketika berseorangan di dalam rumahnya sendiri. Pada masa itu, hanya dia dan adiknya berusia 6 tahun berada di rumah sementaranya bapaknya keluar bekerja. Sementara itu, Ketua Polis Seberang Perai Utara Asisten Komisioner Nur Zaini Muhammad Nur ketika dia bunyi mengesahkan penahanan terhadap remaja tersebut, katanya polis juga dalam operasi sedang memburu teman lelaki
yang berusia 17 tahun juga. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Kesiasaan. Katanya, pada pagi Sabtu, seorang lelaki terkejut menjumpai mayat bayi perempuan tersebut di sebuah pembuangan sampah di sebuah blok di Taman Flat Bagan di sini ketika sedang menjalankan aktiviti pembersihan dan mengutip sampah. Okey, seterusnya isu 256 kes buang bayi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Okey, Malaysia telah merekodkan sebanyak 256 kes pembuangan bayi sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, Menteri Pembangunan Wanita iaitu Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kerajaan berusaha untuk melaksanakan pelbagai inisiatif advokasi dan kesedaran bagi memupuk keprihatinan dalam kalangan masyarakat terhadap kesihatan reproduktif menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga LPPKN. Inisiatif usaha ini untuk membantu dan mencegah orang awam khususnya remaja supaya mengelakkan diri daripada terjerumus ke perkara negatif sosial seperti mengandung anak luar nikah dan sebagainya. Dalam hal ini LPPKN telah melancarkan dasar dan tindakan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial iaitu PEKERTI yang telah dibangunkan sejak tahun 2009 dan dikemaskini pada tahun 2022. PEKERTI ini dia bermatlamat meningkatkan kesedaran terhadap semua masyarakat berkaitan pendidikan kesihatan reproduktif dan melahirkan masyarakat penyayang, bertanggungjawab dan berdaya tahan serta mengamalkan daya hidup sihat di bawah program PEKERTI. LPPKN telah mendirikan 18 pusat remaja cafe teen iaitu tujuannya untuk meningkatkan akses kepada maklumat serta perkhidmatan kesihatan reproduktif, khidmat kaunseling psikososial dan program pendidikan dan pembangunan kemahiran untuk golongan remaja. Okey, seterusnya ialah cadangan dan langkah mencegah kegiatan pembuangan bayi ini iaitu antara cadangan dan langkahnya yang harus diambil untuk mengatasi masalah pembuangan bayi ini ialah antaranya melalui peranan pihak berkuasa dan media massa. Ibu bapa dan badan-badan NGO dan masyarakat pada zaman moden kini pihak berkuasa dan media massa haruslah memainkan peranan dan tanggungjawab bersama untuk mengatasi konflik ini. Pihak media massa hendaklah menyekat program-program hiburan yang boleh merosakkan akhlak remaja seperti filem-filem pornografi dan yang boleh mempengaruhi jiwa mereka. Hal ini untuk mencegah daripada kadar gejala sosial semakin meningkat dan memandaras jumlah kadar pembuangan bayi di negara kita kini. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.